tengok on merah je dah boleh start. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Salam JPN Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #salam PPD Melaka Tengah, jenama kerajaan nombor 1. Okey, sebelum kita meneruskan sesi perkongsian kita pada hari ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri dan penceramah kita pada hari ini. Cikgu Siti Alisa binti Muhammad Alias daripada SMK Bukit Rambai selaku moderator hari ini. Penceramah kita pula adalah Cikgu Nun Zuraini binti Zailani, merupakan lulusan diploma lepasan ijazah DPLI UTM Skudai Johor. Mula mengajar di SMK Kereban Besar dalam subjek kimia dan sains tingkatan 4 dan 5 daripada mula posting 2009 sehingga kini. Sesi perkongsian kita hari ini ialah salah satu program kasih gegar SPM 2021 yang merupakan anjuran sektor pembelajaran unit S ISC Plus, bidang sains dan matematik PPD Melaka Tengah yang bertujuan untuk membantu anak-anak murid negeri Melaka yang bakal menduduki peperiksaan SPM 2021 pada bulan Mac 2022 pada tahun hadapan supaya dapat menjawab soalan peperiksaan dengan lebih yakin serta memahami kehendak soalan khususnya dalam subjek kimia lah. Okey. Bagi memberkati program kita pada hari ini, cikgu ingin menjemput Naim Zuhair bin Muhammad Azlan untuk membacakan doa. Dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Naim Zuhair. Okey, tanpa melengahkan masa, cikgu ingin menjemput Cikgu Nun Zuraini untuk meneruskan sesi perkongsian kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih cikgu ucapkan kepada Cikgu Alisa. Okey, sebelum cikgu mulakan dengan perkongsian hari ini, cikgu nak ingatkan semua pelajar untuk bersedia dengan buku catatan kamu. Okey, bersedia dengan pensel, pen dan juga kalkulator sebab ada banyak soalan yang melibatkan pengiraan untuk bab kita hari ini. Okey, jadi cikgu akan share screen. Okey, semua pelajar nampak ke share screen yang cikgu bagi? Nampak cikgu. Nampak okey, nampak. Alhamdulillah. Okey, jadi terlebih dahulu cikgu ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar yang dapat meluangkan sedikit masa untuk bersama-sama dengan Cikgu Alisa, okey, dalam program Kasih Gegau SPM 2021 subjek kimia, dan kali ini kita akan membentangkan mengenai bab 3 tingkatan 4 formula dan persamaan kimia. Okey? Okey, dah sedia Okey, sebelum kita pergi kepada pembentang ataupun perbincangan soalan, okey, jadi cikgu nak dulu refresh balik rumus yang kita dah belajar dalam bab ni. Okey, rumus dia adalah untuk mencari nilai jisim. Okey, sekejap ya. Okey. Nilai jisim, bilangan zarah dan juga isi padu gas. Okey, dalam bab ni ada 3 je soalan yang akan diberikan, iaitu sama ada soalan menyuruh kamu mencari nilai jisim, bilangan zarah mahupun isi padu gas. Jadi perkara pertama kamu kena tahu dulu apakah bilangan mol.
Apakah bilangan mol bagi bahan tersebut? Okey, contohnya kalau pertama sekali kita nak cari jisim kan. Okey, kata nak cari jisim, kita dah tahu bilangan mol, kita perlu darab jisim molar. Okey, yang keduanya, sekiranya kita nak cari bilangan zarah, kita tahu bilangan mol, kita darab dengan pemala Avogadro. Okey, jangan risau pelajar, pemala ni tidak akan dia akan beri. Kamu tak perlu hafal Okey, dan seterusnya apabila kamu nak cari isi padu gas, okey, bilangan mol kita darabkan dengan isi padu molar. Sama ada dalam STP ataupun keadaan bilik akan diberitahu dalam soalan. So kesimpulannya apabila kita nak cari nilai jisim, bilangan zarah sama ada atom, molekul pun ataupun ion dan juga isi padu gas, okey, kita perlu buat operasi darab. Perhatikan kita kena tahu bilangan mol dulu baru kita darabkan. Operasi dia darab. Okay, tapi kalau sebaliknya kalau kita diberikan nilai jisim, kita nak tahu bilangan mol. Okey, contohnya kita dah diberikan jisim, kita nak cari bilangan mol, operasi apa pula? Bahagi dengan jisim molar. Terbaliklah. Okey, sama juga dengan kalau kita diberikan bilangan atom, molekul ataupun ion, kita nak cari bilangan mol, operasi dia bahagi. Dan apabila kita nak cari nilai bilangan mol diberikan isi padu gas. Kali ni kena betul-betul belajar tengok isi padu gas, bukan isi padu larutan isi padu gas, maka kita kena bahagi dengan isi padu molar. Okey? Jadi kesimpulannya apabila kita diberikan nilai jisim, bilangan zarah ataupun isi padu gas, kita nak cari bilangan mol, kita kena bahagi. Okay, ingat operasi bahagi. Okay, so jelas Alright. Kalau sepanjang cikgu berikan perbincangan ni, kamu ada nak tanya soalan, kamu boleh direct tanya pada cikgu. Okay, ataupun kamu boleh tulis saja di ruangan chat box tu, nanti cikgu Alisa akan ajukan soalan ni lah, kita akan berkongsi bersama-sama. Okay, jangan segan, jangan malu pelajar. Okay, kamu tengok. Soalan pertama ni cikgu ambil daripada SPM 2019, soalan 37. Okay, kita baca bersama-sama. Okay. Raja menunjukkan kartridge gas penunuh Bunsen. Berapakah bilangan mol gas itu? Okay, dia bagi jisim atom relatif untuk hidrogen 1, karbon 12. Kenapa dia bagi untuk karbon dengan hidrogen saja? Mungkin kita perlu gunakan maklumat ini untuk mencari jisim molar. Sebab dia bagi jisim atom relatif kan? Okay, jadi kita tengok maklumat apa yang dia bagi. Dia bagi gambar ni sahaja. Okay, dan dia bagi butana. Dia bagi nama sebatian tu dan jisim bagi gas tersebut. Dia bagi jisim. Jadi first kali kita nak buat apa pelajar, awak rasa? Siapa boleh bantu cikgu? Apa yang perlu kita apa maklumat yang kita boleh dapat di sini? Maklumat boleh keluarkan daripada gambar tu. Apa maklumat yang kita boleh keluarkan daripada gambar yang dia bagi tu? Dia nak cari bilangan mol gas. Jadi perkara pertama, Tulis formula butana. ya betul, tulis formula butana. Betul. Betul. Okay, apa formula bagi butana? Yang ni pelajar form 4 mungkin tak tahu, tapi form 5 dia dah belajar. Bagus. Saya ni dah jawab Nun. C4. Saya ni dah jawab C4. H10. Okay. Ya, bagus saya ni. Okey, teruskan sebab pelajar-pelajar tingkatan 5 memang sepatutnya dah belajar. Okey, C4 H10. Jadi kita dah tahu formula, kita dah boleh kira jisim molar dia. Okey, kemudian yang dia bagi 2.75 ni ialah apa pelajar? Kita kena tahu maklumat yang apa dia bagi ni. Dia bagi jisim. Tapi kena hati-hati jisim yang dibagi dalam kilogram. Kalau kita nak buat calculation, pengiraan kita kena tukar dulu kepada gram. Okey, jadi step pertama pelajar, kita tukar dulu kepada gram. Sebab kita tak boleh guna kilogram. Jisim
kalau kita nak guna untuk pengiraan mesti dalam gram. Yang kedua, kita telah diberitahu tadi, kita dah refresh balik kan pelajar, nak cari bilangan mol. Nak cari bilangan mol jisim bahagi dengan jisim molar. Tapi masalahnya jisim molar kita tak tahu. Jadi kita boleh ambil daripada formula ni, kita kira lah. Karbon ada 4 kan? Karbon dibagi 12. Jadi 4 kali 12 tambah dengan H ada 10. Jadi 10 kali 1. Sebab H nilai jisim atom relatif dia 1. Jadi total awak akan dapat 58. Okey, dan awak dah boleh kira jisim bahagi dengan jisim molar. Cuba kira pelajar, berapa nilai dia? Okey, 2750 bahagi 58. Okey, siapa dah dapat? Tuliskan dekat chat room tu. Mungkin Cikgu Alisa boleh tengok siapa punya soal jawapan yang betul. Dah dapat tak? Oh, Zayani jawab 47.41. Okey, tahniah Zayani dah dapat jawapan. Pelajar lain macam mana? Ya, Sama tak tahniah. jawapan dengan Zayani? Sama. Jangan lupa. Alhamdulillah. Okey, dapat betul 47.4. Okey, betul Bagus. Alright. So, faham semua, kita pergi soalan seterusnya. Soalan seterusnya cikgu ambil daripada soalan SPM 2019 tengok kat sini. Kamu boleh take note lah supaya nanti bila kamu nak buat ulang kaji lepas ni kamu dah boleh jawab dah sebab kamu tahu mana satu soalan yang cikgu ambil. Okey, kita baca bersama-sama pelajar. Raja menunjukkan baja. Dia bagi simple je soalan dia. Berapakah peratus nitrogen dan fosforus di dalam baja tersebut? Dia nak cari peratus nitrogen dan fosforus. Dia bagi jisim atom relatif hidrogen 1, nitrogen 14, oksigen 16 dan P31. P tu fosforus lah maksudnya kan? Okay, jadi pelajar kena ingat kalau kata soalan diberikan jisim atom ni, kemungkinan besar kamu perlu cari jisim molar bagi sebatian tersebut dan jisim molar dia melibatkan unsur-unsur yang diberikan ni lah Okey, dia bagi gambar saja pelajar amonium fosfat. Macam tadi juga dia bagi butana tapi tak ada formula. Jadi kamu kena tahu apa dia formula untuk ion amonium dan ion fosfat. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu? Atau sebutkan pada cikgu, kita share kat sini. Okey, jangan malu. Apakah formula bagi ion amonium? Ada tak pelajar yang nak berkongsi? Ingat tak? Plus. Ya. Siapa tu? Nama Aina. NH4+. Bagus. Pandai. Okey, bagaimana pula dengan ion fosfat? Apakah formula bagi ion fosfat? PO4 3 minus. Lagi sekali Aina? PO4 PO4 3 minus. 3 minus. Ya. Bagus. Okey. Betul. Ni bila dah tahu pelajar, baru kita boleh cari formula bahan ni. Kalau tak, kita tak boleh jawab Okey, jadi kita gabungkan formula ion ini, dia akan menjadi NH4 kurungan 3 PO4. Okey. Bila dah tahu, baru kita tengok berapa bilangan atom nitrogen ada, bilangan atom fosforus yang ada dalam sebatian ini. Okey. Okey, jadi kita tengok step pertama, kita kena tuliskan formula sebatian. Dah tulis. Okey, kita check. Betul. Okey, formula dia bagi NH4 NH4 kurungan 3 PO4 betul lah. Bagus Aina. Okey. Okey, seterusnya kita nak kira peratus nitrogen dengan peratus bagi fosforus kan? Jadi kita kena kira satu-satu lah. Okey, jisim bagi nitrogen dan fosforus berapa? Kita bahagi dengan jisim molar. Dia ibarat macam kamu nak kira berapa peratus pelajar perempuan yang ada dalam kelas kamu kan? Kamu kena tahu berapa bilangan pelajar perempuan bahagi dengan bilangan keseluruhan pelajar dalam kelas tu.
Okey, seterusnya kita tengok macam mana kita nak buat ni. Okey, kita tengok bilangan nitrogen kita tengok kat sini, nitrogen kita sini N kurungan 3. So kita ada 3 atom nitrogen. So 3 kali N. Tengok kat sini, cikgu tulis kat situ. Okey, 3 kali N. Tambah dengan P. Kenapa tambah P satu saja? Sebab P memang ada satu saja kat dalam formula. Okey, jadi kita bahagikan dengan keseluruhan jisim molar tersebut, iaitu kita ada 3 kali N. Okey, kita tengok hidrogen ada berapa tu? Dia ada 4 kurungan 3. Jadi berapa nilai bilangan hidrogen keseluruhan dia? Kat sini 4 kali 3 kan? Ada 12. 12. Tambah dengan P 1 tadi dan O kita tengok O 4. So maksudnya ada 4 bilangan atom O dalam sebatian ni lah. Okay, so pelajar kira masing-masing. Okay, cikgu nak tanya berapa jawapan kamu dapat? Okay, boleh berikan cikgu jawapan, mungkin kamu boleh tuliskan chat box tu. Dekat ruang chat. Yes, boleh cikgu tolong checkkan. Cikgu Alisa boleh checkkan sama-sama. Kalau salah tak apa pelajar, kita belajar ni. Okay. Kalau nak sebut pun tak apa, tak ada masalah. Sebut nama kamu. Cuba kamu calculate 3 kali N. N dia dah bagi tu belajar N dia ada 14 kat sini, hidrogen 1, O 6. 12. Betul. Tambahkan aja. Tambahkan saja. Okay, cuba buat. Ada yang volunteer nak tuliskan jawapan? Oh, Ilham dah dapat. Ilham dapat. Berapa jawapan Ilham? 48.99. 48.99. Okey, kita tengok. Betul. Bagus. Okey, tahniah Ilham. Tahniah Ilham. Okey, pelajar lain pun cikgu rasa mesti dah dapat jawapan kan? Okey, kita tengok soalan berikutnya. Okey, soalan berikutnya iaitu soalan SPM 2019, iaitu soalan daripada nombor 39. Okey, pelajar. Okey, cikgu teruskan. Raja menunjukkan satu mentol berisi gas white. Berapakah bilangan atom bagi gas white? Oh, dia nak bilangan atom ni pelajar. Ingat lagi macam mana cari bilangan atom? Bilangan atom ni merupakan bilangan zarah. Jadi tadi bilangan zarah macam mana kita nak dapatkan? Iaitu siapa boleh bagi tahu formulanya? Formula dia tadi, betul. Darab pemala Avogadro. Betul. Ya, betul. Bilangan atom sama dengan bilangan mol darab Avogadro. Pemala Avogadro. Okay? Ya, betul. Okey, tapi kita tengok apa lagi maklumat yang dia bagi. Isi padu molar. Oh, dia bagi isi padu molar. Mungkin kita akan diberikan isi padu gas kita tengok gambar, dia bagi gambar mentol yang ditulis 48 dm padu gas white. Dia bagi jisim molar. Jadi dm padu ni merupakan isi padu. Kuantiti isi padu. Okey, cikgu nak tanya. Dia tak bagi pun nama bagi gas ni. Tapi kamu tahu kan apa gas yang digunakan dalam mentol ni? Gas apa yang digunakan untuk mengisi mentol? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ini adalah dalam bab 4 ni, jadual berkala. Jadual berkala unsur. Ingat lagi tak gas apa yang digunakan untuk isi mentol? Ada sesiapa boleh bagi tahu? Argon. Argon, ya betul. Argon. Apa formula untuk argon? Siapa tahu formula untuk argon? AR. Ya, betul Zayani. Bagus. Okay, semua pelajar dapat jawab dengan baik. Okey, jadi gas yang digunakan untuk isi mentol adalah gas argon dan formula dia ER sahaja. Jadi kat sini dia hanya melibatkan satu atom sahaja. Kenapa penting kita tahu formula ni dan bilangan atom dalam gas ini? Nanti cikgu akan explain sebentar lagi, okey? Okey, jadi apa yang perlu kita tahu? Yang pertama sekali,
diberi nilai isi padu gas. Isi padu tadi 48 dm padu. Kemudian diperlukan ialah bilangan atom. Okey, bilangan atom. Okey, tadi pelajar dah pun beritahu macam mana kita nak dapatkan bilangan atom. Bilangan mol darab dengan Na. Tapi masalahnya bilangan mol kita tak tahu. Macam mana kita nak cari bilangan mol pelajar? Dia bagi isi padu tapi kita nak dapatkan bilangan mol untuk gas ni. Apa pula rumus yang kita nak pakai? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Bagi isi padu molar. Lagi sekali ulang. Isi padu gas bagi dengan isi padu molar. Betul. Ya, betul. Okay. Nak dapatkan Bahagi dengan isi padu molar. betul. Bilangan mol sama dengan isi padu gas bahagi dengan isi padu molar. Jadi step pertama kamu kena tahu dulu bilangan mol dia, bahagikan isi padu gas dia kepada dengan isi padu molar dia bagi 24. Okey, cuba pelajar bahagikan apa nilai yang kamu dapat. Senang je kan? Berapa? 2 mol. Ya betul. Bilangan mol dia ialah 2. Okey, macam cikgu kata tadi, pemala Avogadro Na ni tak perlu kamu cari. Tak perlu kamu hafal. Dia bagi dalam soalan. Tengok, soalan dia bagi semuanya. Okey, yang cuma kamu kena tahu ialah bilangan mol ni tadi. Okey? Jadi jawapan dia adalah D lah. Sebab bilangan mol tadi kamu dah bagi tahu 2. Jadi 2 darab dengan pemalah Avogadro. Okey. Alright, tapi pelajar kena hati-hati untuk soalan ni dia gunakan gas argon. Tetapi sekiranya kamu diberikan gas lain selain daripada argon, sebab argon ni kamu dah tahu dia kumpulan 18 adalah monoatom. Jadi dia hanya ada satu atom sahaja. So kamu hanya darabkan dengan 2 mol. Tetapi sekiranya kamu disuruh cari bilangan atom untuk gas yang ada lebih daripada satu atom. Contohnya gas sulfur dioksida. Okey, kalau kamu tengok daripada formula ni, dalam satu molekul sulfur dioksida ada berapa atom? 3. Siapa boleh? Ya, ada 3. Betul, 3 atom. Kan? Jadi kalau kamu nak cari bilangan atom, kita kena, okey, katalah soalan ni dia bagi untuk sulfur dioksida. Okey, bilangan mol tadi 2, darabkan lagi dengan 3. 3. Kena hati-hati kena darab lagi dengan 3. Sebab dalam satu molekul sulfur dioksida kita ada 3 atom. So baru kita darabkan dengan Na. Okey, kena hati-hati sebab nanti selepas ni cikgu akan bagi soalan kuis dan dalam salah satu soalan tu ada soalan yang mirip kepada soalan seperti ini. Jadi betul tu. Jadi Cikgu Nun kat sini tips yang kita boleh bagi tahu pada anak-anak, bila kita nak cari bilangan atom untuk sesuatu gas, pastikan anak-anak melihat betul-betul formula tersebut. Ya, betul tu Contohnya Cikgu macam Alisa. tadi. Berhati-hati. Betul, berhati-hati. Kena tahu berapa atom dalam satu gas tu Ya. Okey. So kita teruskan lagi. Okey, soalan berikutnya. Okey, soalan berikutnya. Okey, kita baca bersama pelajar. Seorang murid menyediakan 0.02 mol magnesium klorida melalui tindak balas antara serbuk magnesium berlebihan dengan 20 cm padu asid hidroklorid. Dia bagi soalan 0.02 mol. Tapi untuk magnesium klorida dan juga 20 cm padu asid hidroklorid. Okay. Tindak balas itu diwakili oleh persamaan. Dia bagi persamaan ni pelajar untung tau. Ada soalan dia tak bagi persamaan. Kamu sendiri yang kena tulis persamaan tu. Okey, seterusnya soalan dia nak berapakah kemolaran asid hidroklorid tersebut? Berapakah kemolaran? Okey, kat sini mungkin ada pelajar dia tak tahu apa yang dimasukkan dengan kemolaran atau dia tak ingat. Okey, satu tips dia yang boleh cikgu kongsi di sini, kamu tengok dekat bahagian jawapan yang dia bagi.
semuanya dia tulis unit mol DM negatif 3. Jadi kat sini kamu dah boleh buat kesimpulan bahawa kemolaran daripada dia punya formula adalah daripada apa bahagi apa pelajar. Macam mol ni daripada siapa? DM padu ni daripada siapa? Siapa boleh terbitkan rumus daripada unit dia? Okey, ada tak pelajar-pelajar yang boleh kongsikan? Bilangan mol bahagi isi padu. Betul. Betul. Yang kemolaran kita boleh terbitkan rumus iaitu bilangan mol Bilangan mol bahagi dengan isi padu. Bagus. Tahniah Zoya. Ya. Okey, jadi kemolaran ni juga kita kenali dengan kepekatan. Dia ada dua istilah yang sama. Kemolaran atau kepekatan adalah sama. Cuma kemolaran ni dia adalah lebih kepada bilangan mol sebab kemolaran mol tu bahagi dengan isi padu. Okey, jadi kalau kita nak cari kemolaran, dia kata tadi untuk asid hidroklorik. Jadi kita kena cari bilangan mol asid hidroklorik bahagi dengan isi padu asid hidroklorik. Jadi adakah informasi ni dia bagi dalam soalan? Kita cek. Okey, mula-mula dia bagi 0.02 mol magnesium klorida. Okey, kita tulis kat sini dia bagi mol 0.02 magnesium klorida. Lepas tu dia bagi 20 cm padu asid hidroklorik. Ni asid dia bagi 20 cm padu. Kalau kita tengok rumus kita tadi, kita kena tahu bilangan mol asid hidroklorik. Tapi dia bagi magnesium klorida. Jadi macam mana tu pelajar? Kita nak cari bilangan mol asid hidroklorik ni. Siapa boleh bantu cikgu? Macam mana kita nak dapatkan daripada dia punya informasi? Sebab dalam soalan dia tak ada pun bagi tahu bilangan mol untuk asid hidroklorik. Dia cuma bagi tahu bilangan mol untuk magnesium klorida sahaja. Siapa boleh bagi pendapat ataupun idea macam mana kita nak buat soalan ni? Buat gunakan nisbah. Nisbah apa tu? Dari mana? Magnesium klorida nisbahkan dengan asid hidroklorik tu untuk mol. Kita tengok dari mana? Dari mana kita dapatkan nisbah tu? Mol dia. Apa nak atom dia? 1/2. Ya, dari 1/2 tu kamu tengok dekat mana dapat nilai 1/2? Tengok yang depan HCl tu, dia ada 2 atom. Ya, tengok dia ada 2 perkali kat depan kan. Betul. Kalau magnesium klorida? Ada 1. Ada 1 sebab dia tak ada apa-apa nombor kat depan perkali tu, nombor dia 1. Ya pelajar. Jadi pertama sekali kita kena tahu nilai yang diberi dalam soalan dan apa nilai yang kita perlu cari. Okey, iaitu kita perlu cari kemolaran. Yang kedua, kita perlu cari bilangan mol asid melalui nisbah persamaan. Seperti yang rakan kita bagi tahu tadilah, kita tengok daripada persamaan. Itu pentingnya menulis persamaan dengan seimbang. Okey, yang kita dah tahu magnesium klorida. Okey, kita nisbahkan dengan asid hidroklorik. Okey, mungkin tak jelas, cikgu tukar sekejap Okey, kita buat balik. Magnesium klorida kita buatkan nisbah dengan asid hidroklorik. Dari persamaan kita lihat magnesium klorida perkali kat depan dia tak ada nombor. Maksudnya 1 nisbah dengan asid, nombor di hadapan dia 2. Okay. Dalam soalan dia bagi 0.02. Jadi 0.02 untuk magnesium klorida, automatik asid hidroklorik nisbah dia akan menjadi berapa? Siapa tahu pelajar? Ada nak share jawapan? 0.04. Betul. Betul, Lina. 0.04. Bagus. Okey, tahniah Lina bagi jawapan 0.04. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kita dah tahu bilangan mol untuk asid kita dah tahu. Okey, sekarang isi padu pun kita dah tahu. Tapi kena hati-hati pelajar sebab isi padu dia dalam unit sentimeter padu. Jadi kita kena tukar siap-siap kepada DM padu dulu.
Okey, macam mana daripada sentimeter padu kita nak tukarkan kepada DM padu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa operasi dia? Bagus. Bahagi 1000. Ilham pun jawab 1000. Bagus. Tahniah anak-anak. Dan yang lain pun dah tahu kan? Kena tahu macam mana kita nak tukarkan, buat penukaran daripada sentimeter padu kepada DM padu. Ya, betul tu. Jadi kalau kamu dah tukar, kamu akan dapat nilai dia 0.02. Dan akhir sekali kamu terus sahaja bahagikan. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu apa nilai jawapan dia? Berapa kemolaran dia? Kamu dah tahu bilangan mol tadi 0.04 bahagikan dengan isi padu 0.02. Ni tadi kita dah dapat bahagi dengan 0.02. Apa nilai jawapan kita? A, B, C, D. Mana satu jawapan dia? C. C. Betul. Nilai dia adalah C 2.0 mol DM padu. Okey, 2 mol DM negatif 3 Okey, tahniah semua pelajar. Okey, sekarang ni saya rasa lebih confident lah kamu nak jawab soalan ni kamu dah boleh ikut dah. Okey, tengok soalan berikutnya. Okey, kita tengok soalan yang berikut ni adalah soalan SPM 2019, soalan 45. Okey, kita tengok bersama-sama pelajar. Okey, persamaan kimia berikut mewakili pembakaran lengkap bagi etanol. Etanol ni sejenis alkohol lah Okey, berapakah jisim etanol? Dia nak jisim pelajar yang digunakan untuk menghasilkan gas 960 cm padu itu pada keadaan bilik. Okey, dia nak jisim etanol tetapi dia bagi gas 960 cm padu. Okey, maklumat yang lain diberikan ialah jisim molar C2H5OH iaitu 46 gram per mol atau 46 gram mol negatif 1. Lepas tu dia bagi lagi isi padu molar gas 24 DM padu mol negatif 1. Okey. Persamaan juga diberi untung kamu dua-dua tadi kita punya soalan dia bagi persamaan. Jadi kamu mudahlah sebab tak perlu lagi tulis persamaan. Tapi kena ingat juga macam mana nak tulis persamaan sebab ada soalan yang tidak diberikan persamaan. Okey, jadi etanol ni tadi untuk pelajar form 4 etanol ni inilah C2H5OH. Ini adalah formula bagi etanol. Okey, pembakaran menggunakan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey, jadi pelajar kita nak tahu apa perkara pertama atau langkah pertama sebelum kita nak cari jisim etanol tu. Apa step pertama? Siapa boleh bantu cikgu? Sebab kamu dah banyak buat ni. Jadi cikgu nak kamu pula kali ni bagi tahu cikgu macam mana kita nak start buat. Kita highlightkan dulu dia punya kata kunci. Okay, ada tak yang ada idea macam mana nak mulakan? Ada sesiapa boleh bantu? Macam mana? Dia hanya bagi 960 cm padu sahaja. Dalam soalan. Jadi clue dia dekat sini. Ni gas kita ada dua gas ni pelajar kat sini. Gas oksigen dan gas karbon dioksida. Jadi ia merujuk pada isi padu gas yang mana? Oksigen ke karbon dioksida? Yang mana satu? Ingat tengok tu. Untuk menghasilkan. Ya, betul. Clue dia ada kat situ dah. Dah tegas kan kat situ. Ya. Menghasilkan. Ya, Aina dah jawab karbon dioksida. Betul, karbon dioksida sebab dia kata hasilkan. Jadi itu adalah merujuk pada hasil. Okey, jadi dia merujuk kepada karbon dioksida. Jadi kalau dia bagus Aina, terima kasih. Okey, jadi kita tengok langkah pertama kita keluarkan apa maklumat yang dia beri dalam soalan iaitu nilai isi padu karbon dioksida. Kemudian kita disuruh cari jisim. Jadi kita tak boleh dapat jawapan direct Kita kena gunakan nilai isi padu ni untuk cari bilangan mol.
Cari bilangan mol untuk siapa? Karbon dioksida. Sebab tadi kamu dah bagi tahu cikgu, okey, menghasilkan. Jadi hasilnya adalah gas karbon dioksida. Jadi isi padu tu merujuk pada isi padu gas karbon dioksida. Okey, Ya, pelajar. betul. Betul terima kasih Cikgu Alisa. Okey, macam mana kita nak cari bilangan mol untuk gas karbon dioksida ni? Apa rumus kita nak pakai pelajar? Bantu cikgu. Tadi Mari dah cikgu. ajar dah? Tadi cikgu ni Ah. dah ajar dah tadi. Betul. Apa formula dia? Boleh sebutkan di sini? Isi padu gas bahagi Ya. dengan isi padu molar. Betul. Isi Betul. padu gas bahagi dengan isi padu molar. Okey, Betul. tapi boleh tak kita guna terus 900 cm padu tu pelajar? Tak boleh kan? Sebab kena hati-hati isi padu molar kita dalam DM padu. Macam tadi soalan, kita nak tukar sentimeter padu kepada DM padu, kita kena Bahagi. Bagus. Bagus. Ya, jadi 960 bahagi dengan 1000. 1000, kita akan dapat 0.96. 0.96. 0.96. Jadi lepas dah dapat jawapan ni, baru kita boleh bahagikan dengan isi padu molar. Okay, jadi kita bahagi kat sini 0.96 bahagi dengan 24. Jadi berapa? Cuba tekan kalkulator pelajar. 0.96 bahagi 24. Berapa jawapan kamu? 0.04. 0.04. Okay, tapi ini untuk gas karbon dioksida. Okey, kita nak cari jisim etanol. Maksudnya kita kena dapatkan bilangan mol untuk etanol. Okey, jadi kita dah tahu bilangan mol untuk gas karbon dioksida tadi 0.04. Kita nak tahu jisim bagi etanol ni. Jadi step seterusnya, apa yang kita nak buat? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Bahagi 2. Bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab bilangan mol karbon dioksida 2 untuk etanol 1. Betul. Pelajar ni dia faham macam mana kita nak cari nisbah mol. Nisbah mol tadi kawan kamu dah kata untuk karbon dioksida, kita tengok daripada mana? Daripada persamaan. Inilah penting. Kenapa soalan ni bagi persamaan? Okay, kalau tak ada persamaan, kamu kena tulis sendiri pelajar. Okey, persamaan dia karbon dioksida kita tengok perkali di hadapan ni ialah nombor 2. So 2 nisbahkan dengan etanol ni tadi. Perkali kat depan dia tiada nombor, maksudnya 1. Okey, kita dah cari tadi dia punya bilangan mol karbon dioksida ialah 0.04. Jadi kalau kita buat nisbah 2 nisbah 1, jadi kalau 0.04, jadi nak dapat untuk etanol 0.04 bahagi 2, kita akan dapat 0.02. Okey. Dah dapat pun bilangan mol untuk etanol. Okey, yang ni ialah mol etanol ni. Nak tahu jisim dia pula, apa rumus kita nak pakai pelajar? Nak dapatkan jisim. Bilangan mol darab jisim molar. Ya, bilangan mol darab dengan jisim molar. Okey, cuba kamu darabkan pelajar. Bilangan mol 0.02. Jisim molar dia dah bagi dalam soalan. So, berapa nilai yang kamu dapat? Okey, share dekat cikgu. 0.92. 0.92. Okey, kita check betul jawapannya. Bagus dah yang ni. 0.92 gram. Tahniah Okey, pelajar lain teruskan. Kamu dah dapat dah. Cikgu rasa kamu dah lebih confident nak jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan pengiraan. Okey, setakat ni boleh ikut pelajar? Okey. Kalau ada nak tanya apa-apa boleh tanya ya. Boleh terus tanya. Kalau tak faham, boleh. Kalau segan nak tanya secara direct, boleh tulis dekat ruangan chat tu ya. Okey, kita tengok pula soalan
Okey, ni kali ni cikgu berikan contoh soalan struktur. Tadi kita dah buat beberapa soalan contoh objektif. Cikgu bagi pula awak soalan struktur. Okey, soalan struktur ni daripada SPM 2018 Okey, daripada soalan SPM 2018 soalan 3. Okey, kamu boleh take note lah kat sini. Okey, kita tengok. Jisim suatu atom adalah sangat kecil. Oleh itu, ahli kimia menentukan jisim atom dengan membandingkan jisim atom tersebut dengan atom yang lain yang dipanggil jisim atom relatif. Okey, jisim atom relatif. Ni dah bagi sedikitlah maklumat mengenai jisim atom relatif. Okay, rajah 3 menunjukkan perbandingan jisim antara atom X dan atom karbon 12. Kalau kamu tengok gambar ni, dia bagi satu atom X ni seimbang lah. Maksudnya dia menghampiri nilai bagi dua atom karbon ni. Satu karbon ni dia tulis 12. Maksudnya jisim atom karbon 12 tu ialah 12 unit lah. Okey, maksudnya kat situ. Okey, jadi soalan pertama. Okey, dia tanya apakah yang dimaksudkan dengan jisim atom relatif? Kamu dah boleh guna clue tadi dekat dalam soalan. Dia ada bagi hint sedikit macam mana nak jawab soalan jisim atom relatif ni. Dia kata membandingkan jisim atom tersebut dengan jisim atom yang lain. Soalan dia guna karbon 12. Jadi kat sini dia bolehlah membantu kamu untuk mendapatkan definisi bagi jisim atom relatif. Ada tak yang nak share? Kalau tak rasa tak confident pun tak apa, share saja dengan cikgu. Betul, kalau salah pun kita cuba perbaiki bersama-sama. Betul. Perbaiki. Ada nak share dengan cikgu? Ada sesiapa? Memang susah sikit lah kalau kata soalan yang melibatkan maksud ke definisi atau istilah ni memang kena tepat pelajar. Kita tak ada pilihan lain, memang kena hafal. Betul. Kalau tertinggal satu perkataan ataupun salah eja pun tak dapat markah penuh. Tak dapat markah langsung lah. Bukan markah penuh, markah dia satu je. Ya, betul tu. Takrifan biasa satu je. Sebab maksud dengan istilah ni memang dia menghafal. Pelajar perlu ingat pelajar. Okey, tak ada siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey, tak apa. Cikgu berikan jawapan Nun, Zayani nak cuba. Nak cuba? Boleh tak cuba? Okey, tak apa. Okey, maksud jisim ada. Okey, silakan. Ada. Jisim satu atom yang dibahagikan dengan 1/12 jisim atom karbon 12. Ya, betul. Tepat sekali samalah dengan jawapan yang diberikan cikgu ni. Okey, jisim atom relatif maksudnya adalah jisim purata satu atom unsur dibandingkan dengan 1/12 jisim satu atom karbon 12. Kita gunakan perbandingan menggunakan karbon 12 ni pelajar. Kenapa? Ada soalan dia sebentar lagi. Okey pelajar Okey, boleh ikut. Okey, soalan yang sama. Okey, tadi soalan yang sama cikgu tak baca balik lah. Soalan berikutnya. Tadi cikgu dah bagi tahu dah. Beri satu sebab kenapa atau mengapa karbon 12 digunakan sebagai atom piawai. Maksud soalan ni, kenapa perbandingan tadi, kita menggunakan karbon 12. Kenapa kita tak menggunakan perbandingan untuk mendapatkan jisim atom unsur lain, menggunakan helium ke, gas oksigen ke, ataupun unsur-unsur lain. Kenapa kita guna karbon 12 ni pelajar? Ada siapa-siapa yang nak bagi jawapan, nak cuba? Nak cuba mungkin? Aina. Dalam keadaan pepejal. Ya, boleh. Silakan. Ya, karbon ni wujud dalam keadaan pepejal. Jadi bila pepejal, kita mudah untuk kendalikan dia. Okey. Itulah jawapan dia. Kita boleh tulis mudah dikendalikan. Mudah untuk dikendalikan ataupun kamu boleh tulis wujud dalam keadaan pepejal. Pepejal kan?
Okey, sebab karbon ni kamu guna setiap hari pelajar. Kamu menulis tu menggunakan pensel. Pensel kamu dibuat daripada karbon. Okey? Okey, soalan berikutnya. Okey, kita tengok. Okey, masih soalan yang sama pelajar. Soalan bahagian C. Okey. Okey, kita baca. Berdasarkan rajah 3, nyatakan jisim atom relatif bagi atom X. Dia nak kita bagi tahu apakah jisim atom relatif bagi atom X ni. Dia kata berdasarkan rajah. Maksudnya kamu kena tengok hint dia ada pada rajah ni. Berapakah nilai jisim bagi atom X ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa jawapan untuk soalan ni? Tengok clue dia pada rajah tu pelajar. Tengok gambar tu Ada? betul-betul lah. Tengok gambar tu. Satu atom. Ya Aina. 24. Ada pelajar yang sebut 24. Okey, kenapa kamu kata 24? 2 darab 12. 2 darab 12. Ya, betul. Betul. Okey. Okey, Sebab satu bagus. atom karbon 12 unit. Jadi kalau satu atom X dia menggunakan 2 atom karbon, maka jisim atom relatif ialah 24. Ya, betul tu. Tapi hati-hati pelajar, bila jisim atom relatif ni dia adalah jisim perbandingan. Maksudnya betul. dia bandingkan dengan atom yang lain. Dia bukan jisim sebenar. Jadi kerana tu dia tidak mempunyai unit. Kita hanya tulis 24 je. Jangan tulis 24 gram salah 24 sahaja. Dia tiada unit. Sebab betul tu. relatif perbandingan. So jawapan yang diberikan perlu tulis 24 sahaja. Kalau dia tulis unit cikgu Nun memang dah kira salah. Betul kan? Kalau dia tulis unit mesti salah lah. Dia kira salah. Betul. Sebab dia bukan nak cari jisim, dia jisim atom relatif. Ya, betul. Cikgu Arisa kata tadi dia bukan nak cari jisim, tapi dia nak cari jisim atom relatif. Perkataan relatif tu perbandingan. Okey, kita teruskan soalan D. Okey, kita baca bersama. Okey, dalam satu eksperimen, X bertindak balas dengan klorin untuk menghasilkan satu sebatian XCl2. Okey, soalan dia, tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas itu. Okey, macam mana kita tulis ni pelajar kalau dia dapat je simbol mewakili sesuatu unsur tu dia dah blank dah. Dia dah tak tahu macam mana kita nak gunakan simbol ni nak tulis persamaan. Okey, jangan risau. Pelajar diberikan jadual berkala unsur pada kertas 2. Jadi kamu boleh gunakan maklumat dalam kertas 2 kamu itu untuk kamu tengok apakah formula bagi unsur. Formula bagi unsur tersebut. Okey, kita tengok. Okey, sekejap Alright, kita tengok jadual berkala kita. Okey, kita tengok jadual berkala kita. Kita tahu tadi maklumat jisim atom tadi, jisim atom X tadi 24 kan. So kita tengoklah kat dalam jadual kita, jadual berkala unsur kita, mana satu unsur yang ada 24 jisim dia. Okey, kita tengok dan kita dapat kenal pasti di sini. Magnesium jisim dia 24. Okey, jisim atau relatif dia 24. Jadi kita boleh gunakan formula magnesium itu sendiri. Tak salah pelajar? Betul. Kita gunakan formula magnesium. Jadi bila kita gunakan formula yang sebenar, unsur sebenar, pelajar lebih mudah untuk tulis persamaan. Okey, jadi kalau kita gunakan formula Mg tambah dengan tindak balas dengan klorin. Klorin ni kumpulan 17. Dia duiatom. Jadi formula dia apa pelajar? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Macam mana kita nak tulis formula bagi klorin? Cl2. Ada tak sesiapa? Betul. Ya, betul. Cl2. Okey, menghasilkan satu sebatian. Dia dah bagi dah. XCl2. Jadi maksudnya kita boleh gantikan X dengan MgCl2. Dah dapat markah 1 saja pun kan belajar. Okey, kita cek seimbang atau tak kita punya persamaan. Okey, cek Mg 1 sebelah kiri, 1 sebelah kanan. Okey, Mg 1, okey, 1. Okey, Cl, klorin,
Cl2 kan. So ada 2, Cl2 sebelah kanan pun ada 2. Okey. Jadi maksudnya persamaan kita dah seimbang. Okay, ni Cl saja Okey, dah seimbang. Jadi itulah kita punya persamaan kimia. Okey. Right. So pelajar boleh tulis dalam bentuk menggunakan formula sebenar ataupun perwakilan X tadilah. Okey? Tak mana-mana jawapan betul. Okey, cuma cikgu kat sini nak bagi sedikit tips saja pada anak-anak. Okey. Masa kita tulis tu kan MG katakan dalam soalan memang dia bagi X lah, bertindak balas dengan klorin. So dia akan masukkan HCl tu. Cuma anak-anak kena pastikan unsur yang digantikan sebagai X tu adalah unsur yang sebenar, yang memang betul, yang memang tepat dia adalah untuk X. Contohnya magnesium. Jadi dalam kalau boleh masa duduk dalam Dewan Perpisahan tu kan biasanya jadual bekalan ni di bahagian belakang. Kita boleh ceraikan keratan tu biar berada di depan kita, sentiasa kita lihat dia. Supaya mudah jadi nak tengok kan. Ya, betul. Tidaklah kejap nak tengok pusing belakang, kejap nak tengok pusing belakang. Itu nasihat cikgu lah. Okey anak-anak. Okey. Ya, satu tips yang baik lah Cikgu Alisa kita cabutkan siap-siap, kita letak kat depan kan. Supaya nanti bila kita nak buat rujukan ke senang. Ya, sentiasa nampak. Takut juga ada pelajar dia tak tahu pun sebenarnya ada jadual berkala tu kan. Betul tu, memang. Dia terlupa. Dia terlupa. Jadi macam satu kerugian lah kat situ kan. Ya, betul. Okay. Alright. So, kita tengok soalan berikutnya. Okay, soalan berikutnya D2. Okay, D2 kita baca bersama dulu. Okay, dia kata tafsirkan persamaan kimia di D1 dari segi kuantitatif. Maksudnya persamaan kimia yang kita tulis tadilah dari segi kuantitatif. Maksudnya kuantiti. Dia nak kita tafsirkan. Dia nak suruh kita beritahu apa maklumat yang kita dapat daripada persamaan kimia yang kita tulis tadi dari segi kuantiti. Kuantiti tu maksudnya kita kena bagi tahu dari segi berapa bilangan mol bahan dan hasil yang kita gunakan. Berapa bahan yang kita guna dan berapa mol hasil yang kita dapatlah daripada tindak balas tersebut. Okey, jadi ada tak pelajar yang nak sharekan jawapan ni? Macam mana kita nak tulis tafsiran ini? 1 mol magnesium. Lagi sekali cuba. 1 mol magnesium. 1 mol magnesium. Bertindak balas dengan 1 mol klorin. Dia bertindak balas dengan 1 mol klorin. Menghasilkan 1 mol magnesium Menghasilkan 1 mol magnesium klorida. Betul, tepat sekali. Okey, sebab mol bahan. Ya, bagus tepat jawapan pelajar ni. Dia memberikan semua kuantiti bahan dan hasil dalam tindak balas ini. Itu yang dimaksudkan dengan kuantitatif pelajar. Kuantiti, dia nak kuantiti berapa mol bahan, berapa mol hasil. Satu lagi, kalau katalah soalan dia tanya pasal kualitatif. Kualitatif. Tadi tu kuantiti. Sekarang ni kualitatif. Kalau kata soalan kualitatif ni, pelajar tak perlu sebutkan kuantiti. Cuma kamu kena bagi tahu apa bahan dia, bahan dan juga hasil. Kuantiti tadi tak perlu sebut. Cuma kamu kena bagi tahu bahan yang digunakan adalah magnesium dan klorin. Manakala hasil tindak balas magnesium klorida. Betul. Setakat ni anak-anak okey faham? Faham ke? Faham ke? Okey. Kita ni Cikgu Nun. Ada masa lagi ke? Masa kita mencemuri tinggal 8 minit lagi. Okey, tinggal 8 minit. Okey. Okey, yang ni tadi jawapan yang diberikan pelajar ni tepatlah 1 mol X bertindak balas dengan 1 mol klorin menghasilkan 1 mol XCl2. Ataupun kamu nak guna formula Mg tadi boleh pelajar
Okey, kita tengok soalan ini. Okey, kita pergi laju sikit lah sebab kita dah nak menghampiri pada 1 jam Kita hari ni guna 1 jam saja pelajar Okey, so kita tengok soalan berikutnya. Okey, dengan menggunakan jisim atom relatif X bagi jisim atom relatif bagi X, tadi ingat jisim atom tadi 24. Daripada jawapan anda di C, hitungkan bilangan mol klorin. Okey, hitungkan bilangan mol klorin yang diperlukan untuk bertindak balas secara lengkap dengan 24 gram unsur X. Tengok cikgu dah bagi hint dah. Untuk step yang pertama, dia bagi jisim. Jadi bila bagi jisim, kamu kena cari bilangan mol dulu, N dia dulu. Okey, bilangan mol dia dengan bahagi 24. Sebab tadi kita dah kira kan 24 adalah jisim atom relatif X. Jadi kamu dah dapat. Okey, seterusnya apa kamu nak buat pelajar? Dia nak suruh cari bilangan mol klorin. Yang kita dapat ni bilangan mol X. Macam mana kita nak kaitkan dengan bilangan mol klorin? Siapa boleh bagi cikgu idea? Ada? Ada sesiapa? Ada? Ha. Tak pun cikgu nak cuba tulis sedikit persamaan, takut anak-anak dah lupa. Okey. Betul-betul. Persamaan tadi Mg tambah dengan Cl2 menghasilkan magnesium klorida. Baru dia nampak. Baru dia nampak Ilham cakap kita nisbahkan. Betul, kita cari Betul, nisbah daripada alhamdulillah. persamaan. Betul Terima kasih Ilham. X tadi, betul, terima kasih Ilham. Nisbah tadi, nisbah mol daripada persamaan, kita tengok X tadi mewakili magnesium lah. Dengan klorin, kita tengok pekali depan dia tak ada nombor, so maksudnya 1:1. Maka kalau tadi kamu dah kira 2.4 bahagi 24 dapat berapa? 0.1 kan? Jadi X 0.1, jadi disebabkan dia punya nisbah sama 1:1, automatik nisbah mol klorin 0.1. Okey? Nisbah mol klorin, jangan lupa pelajar apakah unit bagi bilangan mol? Sama juga iaitu mol Jangan lupa tulis unit. Jangan lupa tulis unit 0.1 mol. Bilangan mol maksudnya dia punya unit pun mol lah. Okay? Alright. So yang ni soalan dia agak senang lah sebab dia direct saja. Okay, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan terakhir ni dia suruh kita cari formula empirik. Okay, kita bacakan soalan. Okay, E. Dalam satu eksperimen lain, 1.92 gram X bertindak balas dengan 1.28 gram oksigen. Dia bagi jisim X dengan jisim oksigen. Lengkapkan jadual di bawah untuk menentukan formula empirik bagi oksida X. Diberi jisim atom relatif oksigen O ialah 16. Okey, bantu cikgu macam mana kita nak buat soalan ni pelajar? Dia dah bagi siap-siap. Dalam soalan ni kamu untung tau. Dia dah bagi siap-siap jadual ni. Jadi pelajar cuma perlu masukkan sahaja maklumat dan cari jawapan melalui jadual tersebut. Okey. So dia minta jisim. Jadi jisim ada dekat atas ni. Jisim X berapa? Jisim X tadi. Yang ni kan? Kita masukkan 1.92. Oksigen 1.28. Okey, nak cari bilangan mol macam mana? Formula dia, macam mana jalan kerja dia pelajar? Seorang pelajar bantu cikgu. Okey, macam mana? Bagi jisim molar. Maksudnya kalau X tu kan 1.92 bahagi dengan berapa? Ingat tak jisim atom X tadi? Kita cari. Siapa ingat? Apa nilai dia? 1.92 bahagi dengan? 24. Betul, 1.92 bahagi 24 berapa? Berapa tu Ilham? Jawapan dia. 24 ni tadi yang kita dapat daripada soalan yang sebelum ni pelajar kita dah buat? Dapat 0.08. 0.08. Okey Ilham, tolong cikgu teruskan untuk oksigen pula. Macam mana cari bilangan mol dia?
1.28 1.28 bahagi 16. bahagi 16. So bila bahagi, cuba tekan kalkulator. Dapat 0.08 juga. 0.08 juga. Jadi bila kita nak tulis nisbah mol teringkas, apa jawapan dia? 1/1. 1/1, maka formula empirik dia kita nak tulis apa? XO. Betul. Ya, betul. Pandai. XO. Okey. Jadi itu sahaja perkongsian cikgu hari ini. Okay, cikgu harap sedikit dapatlah memberi kamu pendedahan atau teknik menjawab soalan yang berkaitan dengan formula dan persamaan kimia. Cuma bagi cikgu jangan takut, jangan rasa susah. Kamu hanya ingat 3 formula tadi je. Nak cari jisim, isi padu gas dan juga bilangan zarah. Zarah, betul tu. Ah. Jadi setakat ni anak-anak jelas? Cikgu, Ya saya. yang dekat D1 tadi tu, D1 tadi. Okey, kejap Yang ni ke? bukan lagi satu, yang persamaan tu. Persamaan. Yang ni ke? Okey. Kalau kan kita yang kat 1 tu kita buat X tambah CL2 menghasilkan HCl2. Kalau yang kat 2 tu kita guna 1 mol magnesium. Oh, dia diwakilkan unsur X tu sebagai magnesium terus, Non. Oh boleh, tak ada masalah. Betul. Oh ya, maksudnya untuk D2 ya Aina Macam ni. Ha. Kalau 1 tu saya guna, saya wakilkan sebagai X. Tapi kalau yang 2 tu saya guna magnesium. Boleh, tak ada masalah. Okay. Tak ada Yang masalah. pastinya boleh. kena betul lah. Yang macam betul. Cikgu Nur cakap, yang pastinya kena betul. Unsur tu lah yang digantikan tu. Betul. Unsur tu betul lah kena magnesium. Kalau kamu tulis unsur tu ferrum ke, oksigen ke, salah lah. Walaupun kamu tulis X kat atas tu kan, tapi kat bawah tu kamu gantikan pula dengan unsur lain. Tapi unsur lain tu mesti betul lah magnesium. Okay? Okay Saya menjawab ke soalan awak Aina? Jawab. Jawab Okey, alhamdulillah. Okey, ada apa-apa pertanyaan lain pelajar? Okey, kalau tak ada, okey, cikgu nak kamu selepas ni teruskan untuk jawab soalan kuis ni soalan kuis ni berkaitan dengan soalan-soalan yang kita buat sebentar tadi. Okey, soalan yang berkaitan dengan persamaan kimia dan juga beberapa soalan yang melibatkan pengiraan. Dan cikgu harap kamu jangan putus asa dan terus buat ulang kaji walaupun kita tidak ada PDPR secara bersemuka. Okey? Itu saja untuk hari ini. Terima kasih pelajar kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan cikgu ya. Okey, terima kasih Cikgu Non. Cikgu harap anak-anak semua mendapat banyak input sebenarnya yang diberi oleh Cikgu Nun hari ni tips cara macam mana kita nak dapatkan jawapan, nak buat persamaan, nak imbangkan persamaan. Dan yang penting tadi Cikgu Nun bagi tahu kena ingat 3 formula, 3 rumus yang penting sekali itu, iaitu mencari jisim, mencari isi padu gas dan yang ketiga adalah mencari bilangan zarah yang kita boleh cari dalam 3 keadaan zarah tu lah. Jenis zarah tu lah atom, molekul dan ion. Jadi cikgu harap sedikit sebanyak membantu anak-anak menjawab soalan khususnya kimia lah dengan penuh rasa keyakinan. Tak akan rasa takut dan susah sebenarnya. Sebenarnya kimia ni dia tidaklah susah seperti sebagaimana yang anak-anak fikir. Okey. Jadi cikgu harap jika selepas ni ada sebarang masalah, kurang faham dan sebagainya, bolehlah bertanya kepada Cikgu Nur dan Cikgu juga. InsyaAllah kita akan cuba bantu anak-anak sebaik mungkin sehinggalah anak-anak menduduki SPM yang sebenar insyaAllah. Jadi anak-anak, masa memang amat mencemburi kita ya dalam masa 1 jam ni, kalau ikutkan tak cukup sebenarnya. Tak cukup. Banyak benda. Ya betul, share. banyak sebenarnya soalan yang kita nak share, nak buat bersama-sama ni. Seronok bila anak-anak faham. Jadi
InsyaAllah anak-anak kita akan jumpa lagi siri yang seterusnya sebenarnya. Kita tidak berakhir pada hari ini saja ya anak-anak. Kita akan sentiasa jumpa pada hari Selasa slot kimia jam 8 suku sehingga 9 suku, iaitu 8.15 sehingga 9.15 malam setiap hari apa hari tu, Selasa. Hari Selasa. InsyaAllah kita akan cuba bantu. Jadi anak-anak standby je. Jadi nak promote sikit. Siri 3 ni siapa yang nak bagi talk ni? Cikgu Alisa. Allahu Akbar. Siri 3 cikgu lah sebenarnya. Harap-harap. Okey, bab apa tu? Okey, Bab apa? siri 3 kita akan fokus kepada jadual berkala unsur. Okey, jadi InsyaAllah. anak-anak jangan lupa minggu jangan depan, lupa. minggu seterusnya kita akan jumpa bersama Cikgu Alisa. Okey? Cikgu dan Cikgu Nun juga sebenarnya. Ya. InsyaAllah kita jumpa pada Okey. minggu seterusnya. Okey, Assalamualaikum Okey, warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih Bye. anak-anak semua. Bye. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih Terima kasih, semua. cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, Alisa, thank you Okay, thank you Bye. Non. Take care. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.